Zombie Apocalypse. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai kepada semua murid-murid cikgu, di mana saja kamu berada. Jadi hari ini kita pergi kepada topik yang pertama dalam sukatan matematik tahun 3, iaitu nombor hingga 10,000. Okey, nombor hingga 10,000, dan kita akan masuk pada tajuk mengenal nombor. Kenal dan tulis nombor. Jadi ini untuk selingan mula-mula. Diceritakan situasi yang pertama di sini, kita boleh lihat di sini adalah lawatan rombongan ke sebuah kilang coklat, kilang coklat. Jadi di sini kilang ini dia pada papan tanda kilang itu dia tulis kilang ini dibina sejak 2006, dan murid ini menyatakan dalam bentuk perkataan. Jadi untuk kita mengenal nombor, kita kena tahu nombor ini ada dua situasi, dua keadaan. Yang pertama adalah dalam bentuk, kita lihat sini, yang pertama adalah dalam bentuk nombor angka, yang kedua adalah dalam bentuk perkataan. Okey, macam mana kita nak mengenal, nanti kita akan masuk lebih mendalam lah. Okey, sama juga macam ini. Okey, sama juga macam situasi yang nombor 2 ini adalah, okey, nombor dia adalah 2780, dan di sini adalah perkataan dia. Okey, ini adalah perkataan dia. Sama juga macam ini adalah angka dia, dan ini adalah perkataannya, ini adalah perkataannya, dan ini adalah angkanya. Jadi untuk mengenal nombor, kamu kena tahu dua keadaan dia. Keadaan dalam bentuk angka dan juga dalam bentuk perkataan. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, kita pergi kenal dan tulis nombor. Jadi dalam situasi kelas ini, guru ini meminta anak-anak muridnya ataupun murid-muridnya menyatakan nilai nombor yang mereka pegang lah. Okey, murid yang pertama dia memegang kalkulator, okay, dan menunjukkan dalam kalkulator tu angka dia adalah 3589. Okey, angka dia 3589, tetapi bila dibaca, ini bentuk dia akan jadi 3589. Okey, untuk saya nak flashback semula yang topik yang kamu dah belajar mengenai nombor pada tahun 1 dan tahun 2, iaitu untuk nombor ini dia ada nilai tempat dia. Okey, dia ada nilai tempat dia dan nilai digit dia. Okey, jadi untuk nilai tempat dia, bagi tahun 3, dia sehingga 4 nilai tempat. 4 nilai tempat. Maksudnya dia mula daripada yang tempat yang pertama adalah sah, yang kedua adalah puluh, yang ketiga adalah ratus, dan yang keempat adalah ribu. Okey, jadi maksudnya kamu kena tahu nombor yang keberapa, angka yang keberapa itu. Bila kamu tahu angka itu angka keberapa, baru kamu boleh kenal pasti dia punya nilai tempat dia. Kalau saya panggil istilah sebagai rumah lah. Okey, rumah ribu, rumah ratus, rumah puluh, dan rumah besar. Okey, itu adalah selingan flashback. Okey, jadi kita pergi balik sini. Murid yang pertama dia menunjukkan nilai dia macam ni. Murid yang kedua adalah dia menunjukkan satu keping kad nombor. Okey, dan nilai dia adalah, dia menyebut dalam bentuk perkataan adalah 1000. Dalam bentuk perkataan ini maksudnya kita menyebut nombor itu.
Okey, yang kedua adalah pada gambar ini juga murid ini menyebut dalam bentuk perkataan dia, ini dia. Dan yang terakhir ini murid ini menyebut, murid ini tidak menyebut, dia hanya menulis. Ini beza ini dia menulis. Dia menulis nombor ini. Dia tidak menyebut. Tiga murid ini dia menyebut. Sebab yang pertama dia hanya menekan pada kalkulator, yang kedua dia hanya menggunakan kad nombor yang diberi oleh guru, yang ketiga adalah dia menggunakan alat nilai tempat ini, okey, dan dia menyebut nombor dia. Okey. Okey, yang kedua, situasi yang kedua adalah ini adalah aktiviti yang guru kelas tadi meminta muridnya untuk menampal kad angka dengan kad perkataan. Maksudnya yang pertama ini guru dia suruh tampal kad perkataan, dia bagi kad angka, yang ni dia bagi kad perkataan. Dia suruh murid dia cari kad angka. Jadi kedua-dua murid ni menjawab jawapan yang betul lah. Okey, memberikan jawapan yang betul. Ini adalah 8,000, ini adalah 6,000. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya ini ni tadi kita dah menyebut dan mengenal. Ini guru ini pula meminta muridnya untuk menulis. Okey. Yang saya nak tekankan adalah menulis. Macam mana cara kita nak menulis dengan lebih mudah? Okey, tadi kita dah diperkenalkan dengan ada 4. Satu, minta maaf saya tulis terbalik Saya tulisnya untuk terbalik, saya nak menunjukkan bahawa yang pertama dia adalah sa. Sebab kalau saya tulis 1, 2, 3, 4, jadi sa itu akan berada pada nombor 4. Okey. Jadi saya tak boleh nak tulis sa tu di depan. Okey. Pada hakikatnya saya nombor 1. Kalau ikut turutan sebenarnya macam ni. Sa 10%, tapi untuk nak menulis saya guna cara macam ni. Sa itu di belakang 10, kemudian ratus, kemudian ribu. Ini cara sajalah. Okey, kamu boleh guna banyak cara. Guru-guru lain dia ada berbagai jenis cara. Ini cara saya yang gunakan. Okey, jadi kita nak menulis adalah sebelum kamu nak menulis sesuatu nombor, okey, contohnya nombor di sinilah, 5 ni 5 1 7 sifar. Okey, macam mana kamu nak menulis dia? Kamu kena pasti dulu rumah dia. Okey, ingat yang keempat ni adalah rumah ribu, yang ketiga adalah rumah ratus, yang keempat adalah rumah puluh, dan yang kelima adalah rumah sa. Selepas kamu dah mengenal pasti rumah dia, baru kamu senang untuk menulis dia punya perkataan dia. Cara dia ialah kamu tuliskan 5 ini dalam perkataan. Jadi 5 lah. 5,000, okey, 5,000 1. Bila satu kadang dalam perkataan dia boleh tulis, untuk matematik dia boleh tulis se. Contohnya dalam bahasa Melayu pun seekor. Kita tidak panggil dia sebagai satu ekor, kita akan panggil seekor. Sebiji, sebuah. Jadi satu ini boleh kita tukarkan kepada se. Jadi 5,170. Sa tak perlu sebut. Itu saja. Okey, jadi untuk menulis ini untuk kita gunakan untuk semua murid. Tapi ada setengah murid dia boleh terus tulis sebab dia dah menguasai nilai tempat ini, tak ada masalah rumah-rumah ni. Tapi bagi murid yang kurang menguasai, kamu boleh guna cara macam ni. Okey, mungkin dapat membantu kamu. Okey, jadi sini pula kita pergi yang ke, okey, di sini yang mana yang salah? Yang salah ni ini. Okey. Kenapa yang ini salah? Sebabnya yang ini, murid ini, kalau kamu perhatikan dalam buku teks kamu, muka surat 3, murid ini menulis nombornya adalah 8,007 dan murid ini menulis 8,007. Okey, yang mana salah? Bila menulis sifar. Okey, yang dapat bagus. Menulis sifar salah. Kenapa menulis sifar? Okey, untuk sifar, untuk menulis angka, sifar ini ataupun menyebut ataupun menulis, sifar ini kita tak perlu tulis bila dia berada di dalam nombor, di belakang angka. Kita hanya perlu menyebutnya sekiranya sifar itu berada di depan ataupun ini dah lebih tinggi perpuluhan. Okey, perpuluhan kita perlu menyebut sifar. Tetapi kalau sekadar nombor bulat, kita tidak perlu menyebut sifar itu. Okey, kita tak perlu menyebut sifar itu. Kalau dia melibatkan perpuluhan, kita kena sebut. Okey, atau pecahan kita kena sebut. Tapi kalau dia nombor bulat, maksudnya kita tak perlu sebut sifar.
Jadi cara kita nak menjemput macam mana? Okey, angka yang ada sifar ini kita potong siap-siap. Jadi yang tinggal ada dua angka saja. Jadi angka yang pertama ni adalah nilai tempat adalah 1000, angka yang keempat nilai tempat adalah sar. Untuk sar, istimewa ni adalah sar kita tak perlu sebut. Jadi kita akan sebut 8007. Bila kita boleh sebut 8007, baru kita boleh menulis 8007. Boleh faham? Sebut dulu, kemudian baru tulis. Baru kamu senang. Okey? Jangan kamu tulis dulu, kamu sebut dulu. Bila kamu boleh menyebut, kamu senang untuk menulis. Okey, contohnya yang ni, lengkapkan ini. Ini adalah rumah 1000, ini adalah rumah ratus, rumah puluh dan rumah sar. Jadi macam mana cara nak menyebut? 6000, ya, 6514 saja. Kamu tidak boleh nak menyebut 10 4, tak boleh. Dia 14 ni 14. Okey, kalau tak biasa, kamu kena biasakanlah dengan latihan. Okey, lepas 10, 11, 12, 13, 14 sampai 20. Start daripada 21 baru ada 10. Barulah dia keluar 10 dia. Tetapi 11 dia tak keluar 10 dia. Dia panggil belas. Okey, itu istilah dia. Okey, sekarang ni 2090. Okey, 2000 kamu tahu angka dia adalah 1 2 3 4. Ini adalah rumah 1000, rumah ratus, puluh dan juga sar. Ini untuk peringkat permulaan. Jadi 1000 ni berada di sini. Jadi 2000 sini. Kemudian 90 berada di 50, 90. Okey, dah siap itu. Kemudian kamu kena lengkapkan nombor ini supaya dia lengkap. Ialah kamu hanya letakkan sifar sahaja. Ingat, sifar, bila sifar kita tak perlu nak menyebut sifar itu. Okey, tulis perlu tulis. Kita perlu tulis sifar, tetapi untuk menyebut kita tak perlu nak menyebut. Okey, dia akan jadi 2090. Boleh Okey, jadi kita teruskan kepada ini untuk latihan kamu di rumah lah ataupun di mana-mana. Okey, kalau kamu rajin kamu boleh komen nanti di bawah tu apa jawapan dia. Jadi kita akan bincang sama-sama. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan. Baca, tulis nombor dalam perkataan. Okey. Jadi saya dah bagi tahu tips. Ini adalah nombor yang keempat, dia adalah rumah 1000. Jadi kita akan tulis 3000. Itu sahaja. Sifar tak perlu tulis Sifar tak perlu tak perlu sebut. Okey, jadi nak tulis 3000. Kamu jangan tulis 3000 sifar-sifar, tak perlu Okey, yang kedua adalah ini adalah rumah keempat, rumah 1000, ini yang ketiga adalah rumah ratus. Jadi 1200. Itu saja. Okey, yang ketiga adalah rumah 1000 dan rumah puluh. Rumah ratus dan rumah sar tiada nombor. Bukan tiada nombor, hanya nombor sifar. Jadi kita ambil 2000 40. Itu sahaja. Okey, itu sahaja. Boleh? Okey, seterusnya itu untuk menulis dunia perkataan. Seterusnya adalah kita nak menentukan mana satu yang betul. Okey, kita lihat di sini ada pilih yang mana yang sepadan. Pertama kita lihat 9 3 sifar 7. Okey, maksudnya kamu boleh cari bahawa yang puluh ini tiada. Yang puluh tiada. Kita lihat di sini mana yang puluhnya tiada. Okey, dia ada ratus, puluh saja tak ada. Ini dia ada 1000, dia ada ratus, dia ada puluh. Ini bukanlah. Okey, kalau kita tak nak melihat pada perkataan keseluruhan dia, kita ambil yang puluh tak ada. Yang ni dia ada 1000, dia ada puluh. Ni puluh tiada. Jadi yang tiada puluh 1000, ratus. Ini tiada puluh. Jadi ini jawapan dia. Itu tip cepat. Okey, tip cepat. Kalau yang tiada angka lah. Kalau yang ada angka kamu cari. Okey, yang kedua ni kita tengok ni. Ini tiada apa? Tiada ratus. Jadi kita lihat di sini. Yang mana tiada ratus? Ini ada ratus, tak boleh. Yang ini dah ada ratus, tak boleh. Yang ini tiada ratus. Jadi ini. Itu saja. Okey, cara cepatlah kita nak menjawab soalan. Okey, kalau kamu
tak nak cara macam ni, kamu boleh guna, kamu boleh letak salah satu lah, 9,300 tu. Boleh ada satu. Tapi untuk jawab cepat, itu cara dia. Okey, yang ketiga adalah tulis nombor dalam angka. Okey. Kita lihat sini nombor 3. Nombor 3A Nombor 3A kita nak tulis nombor 1,500. Ingat 1,000 rumah ke-4. Jadi 1,500 rumah ke-3. 500. Okey. Puluh dengan sah tiada. Bila puluh dengan sah tiada, kita letakkan sifar-sifar. Itu sahaja. Okay. B adalah 8,203. Okey. 8,000 betul. 200. Kemudian 3 ini adalah rumah yang ke-4. Macam ni. Kamu kenakan pasti. Ini rumah ke-4. Ini rumah. Ini adalah rumah ke-3. Dan ini rumah 2. Ini rumah 1. 8,000 rumah 1. 200 rumah 3. 200 rumah kedua. Jadi nombor 3 tak ada. Jadi letakkan sifar. Yang ketiga, 4,060. Jadi ingat ini rumah yang pertama. Ini adalah rumah yang ke-3. Jadi 1 dengan 3 saja. 4,000. Okey, tiada. Kemudian 6. Tiada. Jadi yang tiada ni kita letakkan sifar. Itu saja untuk cara cepat lah nak mengenal. Yang penting kamu kena tahulah sah puluh, ratus, ribu. Sah yang pertama, puluh yang kedua, ratus yang ketiga, ribu yang keempat. Itu yang kamu kena hafal. Okey. Yang seterusnya 3,004. Ingat 3,000 adalah rumah yang pertama, 4 adalah rumah ke-4. Jadi 3,000 tiada, kemudian 4. Jadi letakkan sifar di sini. Itu cara dia. Okey. Seterusnya, okey, yang ni pula A ni nombor 4. Kita nak menulis angka. Yang A, ingat ini adalah ribu. 2 adalah ribu. Jadi 2. Kamu tulis 2. Saya tulis ke sini lah. Nanti kamu tulis 2,380. Yang ini 9,518. Okey, 18. Ini 1,642. Sah tak perlu tulis lah. Ini 1,000. Ini tak perlu tulis. Ini 90. Okay, jadi kamu tulis dalam perkataan. Bila tulis perkataan, jangan tulis angka. Kalau 2, 2. Itu ya. 2. 2 apa? 2,000. Ini contoh yang pertama lah. 2,380. Boleh? Itu cara yang pertama. Boleh? Okey. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan untuk kamu. Semoga dapat memberi manfaat kepada kamu semua. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Selamat belajar. Terima kasih. Bye.